Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 4, bab 10, dasar British dan kesannya terhadap ekonomi negara. Di bawah tajuk kecilnya, ekonomi dagangan. Baiklah, sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Okey, untuk tajuk ekonomi dagangan ni, ada dua perkara yang akan dipelajari. Yang pertama, maksud ekonomi dagangan. Yang kedua, ciri-ciri ekonomi dagangan. Okey, kita akan lihat satu persatu dahulu. Yang pertama, maksud ekonomi dagangan dahulu. Ekonomi dagangan adalah kegiatan ekonomi yang dijalankan secara besar-besaran bagi tujuan pemasaran. Besar-besaran tujuan pemasaran. Ingat nah, ekonomi dagangan ni dijalankan secara besar-besaran tujuan apa? Pemasaran. Contohnya kegiatan menanam getah dan perlombongan biji timah. Jadi getah dengan biji timah tu kita jalankan secara besar-besaran bagi tujuan apa? Pemasaran. Antara ciri-ciri ekonomi dagangan adalah menggunakan modal yang besar, buruh yang ramai, pasaran yang luas, hasil pengeluaran yang banyak dan menggunakan teknologi yang tinggi. Okey, ciri-ciri ini akan kita lihat dengan lebih lanjut lagi selepas ini. Jadi, untuk maksud ekonomi dagangan ni yang paling penting pelajar kena ingat. Ekonomi dagangan ni dijalankan secara besar-besaran. Tujuan pemasaran. Apa contoh ekonomi dagangan? Adalah seperti menanam getah dan menjalankan kegiatan perlombongan biji timah. Kedua-dua ni dijalankan secara besar-besaran untuk apa? Untuk pemasaran. Okey, seterusnya, ciri-ciri ekonomi dagangan. Ada 5 ciri yang utama. Yang pertama, modal yang besar. Yang kedua, buruh yang ramai. Yang ketiga, pasaran yang luas. Yang keempat, hasil pengeluaran yang banyak. Dan yang kelima, teknologi yang tinggi. Jadi ada apa ciri-ciri ekonomi dagangan? Ada 5 ciri kesemuanya. Formulanya adalah Man Bulu pasarkan handset berteknologi. Okey, tengok penerangan formula. Man merujuk kepada modal, persamaan pada huruf M di depan. Man, modal. Kemudiannya bulu, bulu merujuk kepada buruh, persamaan pada huruf BU di depan. Bulu, buruh. Pasarkan merujuk kepada pasaran, di mana dua-dua berasal daripada perkataan pasar. Pasarkan merujuk pada pasaran. Kemudiannya handset, handset merujuk kepada hasil, persamaan pada huruf H dengan S di tengah-tengah. Handset, hasil. Dan last sekali, berteknologi merujuk kepada teknologi, persamaan pada sebutan teknologi. Jadi berteknologi itu merujuk kepada apa? Merujuk kepada teknologi. Jadi apa formula untuk ciri-ciri ekonomi dagangan? Man Bulu pasarkan handset berteknologi. Man merujuk kepada modal yang besar, bulu merujuk pada buruh yang ramai, pasarkan merujuk pada pasaran yang luas, handset merujuk kepada hasil pengeluaran yang banyak, dan last sekali berteknologi merujuk kepada teknologi yang tinggi digunakan. Okey, kita akan lihat satu persatu ciri-ciri beserta huraiannya. Yang pertama kita lihat dahulu. Man merujuk kepada modal yang besar. Modal yang besar ni diambil daripada mana? Daripada syarikat pelaburan dari Eropah. Modal yang besar ni melibatkan syarikat pelaburan dari Eropah. Ingatlah, modal yang besar ni diambil daripada mana? Daripada syarikat pelaburan di Eropah. Contohnya syarikat apa? Syarikat Guthrie dalam bidang perladangan getah, ataupun syarikat Guthrie dalam bidang penanaman getah. Jadi modal besar ni diambil daripada mana? Daripada syarikat pelaburan di Eropah. Contohnya Guthrie dalam bidang penanaman getah. Okey, kemudiannya ciri yang kedua. Man Bulu, bulu merujuk pada buruh yang ramai. Buruh yang ramai ni diambil daripada negara China dan juga India untuk bekerja dalam bidang perlombongan biji timah dan juga penanaman getah. Jadi buruh yang ramai ni diambil daripada negara mana? Negara China dan India untuk bekerja dalam bidang apa? Perlombongan biji timah dan juga penanaman getah. Okey, ciri yang ketiga pula. Ingat balik formula. Man Bulu pasarkan merujuk kepada pasaran yang luas.
Pasaran yang luas kerana melibatkan aktiviti perdagangan di pasaran antarabangsa. Kenapa pasarannya disebut sebagai luas? Sebab mereka memperdagangkan getah dan biji timah di pasaran mana? Pasaran antarabangsa. Bila pasaran antarabangsa, bermaksud pasaran tersebut sangat luas, melibatkan seluruh negara di dunia. Jadi kenapa disebut pasaran yang luas? Sebab melibatkan aktiviti perdagangan di peringkat pasaran antarabangsa. Jadi pasaran luas tu, pasaran di mana? Pasaran antarabangsa. Okey, kita lihat ciri seterusnya. Ingat balik formula. Man Bulu pasarkan handset. Handset merujuk kepada hasil pengeluaran yang banyak. Hasil pengeluaran yang banyak bagi tujuan untuk ekspor dan mendapatkan keuntungan. Bila ditanam secara ladang, bermaksud hasil pengeluaran dia banyak ke sikit? Sangat banyak. Apa tujuan dikeluarkan pada jumlah yang banyak? Untuk tujuan ekspor dan mendapatkan keuntungan. Ya, bila kita ekspor, orang beli, kita akan dapat banyak sangat keuntungan. Pasal apa banyak keuntungan? Sebab banyak pengeluaran, banyaklah orang akan beli. Dan ciri yang terakhir, merujuk kepada teknologi yang tinggi ataupun moden. Contohnya menggunakan kapal korek dalam perlombongan biji timah. Apa bukti ekonomi dagangan menggunakan teknologi yang moden? Buktinya adalah menggunakan kapal korek dalam kegiatan perlombongan biji timah. Okey, hanya sekadar itu sahaja perkongsian ilmu cikgu berkaitan dengan ekonomi dagangan. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah yang seterusnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.